Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Kami mulakan dengan perkembangan banjir. Sehingga 9 malam tadi, cuma satu PPS masih dibuka iaitu di Dewan Kampung Selabi Entukuh, daerah Serian dengan menempatkan 44 penduduk daripada 9 ketua isi rumah. Sebelum itu, 9 PPS telah ditutup pada jam 3 petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan PPS tersebut ialah Dewan Serbaguna Kampung Ensebang Padang Bilon, Dewan Serbaguna Kampung Melayu Balai Ringin, Dewan Serbaguna Kampung Mundai Serian, Dewan Arpiang Kampung Sinar Budi Baru, Dewan Masyarakat Setapok dan Dewan Taman Maliha. Selain SJK Chunghua Batu Kawa, SJK Chunghua Sungai Tengah dan SJKC Chunghua Sejijak. Seramai 31 orang yang telah dilantik sebagai ahli majlis daerah Gedong yang pertama semalam mengangkat sumpah dalam satu majlis berlangsung di Hikmah Exchange Kuching. Majlis tersebut disaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg merangkap adun Gedong bersama Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dalam ucapannya, Premier memberitahu majlis tempatan merupakan sebuah kerajaan tempatan yang penting dalam sesebuah pentadbiran negara kerana mereka mempunyai hubungan terus dengan rakyat dari peringkat akar umbi sekaligus menjadi perantara antara pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dengan rakyat. Dengan adanya Majlis Daerah Gedong ini, beliau berharap agar segala usaha kerajaan negeri dalam meningkatkan pembangunan sosioekonomi penduduk setempat dapat dilaksanakan dengan berkesan selain permasalahan rakyat dapat ditangani dengan baik. Justru beliau berharap agar ahli-ahli Majlis Daerah Gedong yang baru dilantik ini akan dapat membantu kerajaan negeri membawa arus pembangunan ke Gedong serta kawasan-kawasan pesisir seperti Asajaya, Simunjan dan Sebuyau. Selain mengangkat sumpah dan menandatangani watikah pelantikan, kesemua 31 orang ahli-ahli Majlis Daerah Gedong termasuk pengurusinya, Tamida Daudi dan Timbalan Pengurusi Jafar Mustafa telah melafazkan ikrar bebas rasuah. Pelantikan tersebut berkuat kuasa mulai dari 1 Januari 2024 hingga 31 Mac 2025. Premier Sarawak turut menyempurnakan acara pelancaran logo Majlis Daerah Gedong yang baru. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Kesihatan memperkasakan masyarakat supaya celik kesihatan dan peka terhadap faktor risiko dijangkiti penyakit tidak berjangkit. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai, ini supaya komuniti dapat bertindak untuk pengesanan awal agar penyakit itu dapat dikawal supaya kualiti hidup dan jangka hayat dapat dipanjangkan. Jelas beliau, menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019, 28% mempunyai literasi kesihatan yang rendah, tidak berjangkit serta bertindak untuk pengesanan awal agar penyakit itu dapat dikawal supaya kualiti hidup dan jangka hayat dapat dipanjangkan. Selain itu, 18.3% ataupun 3.9 juta populasi dewasa berusia 18 tahun dan ke atas di Malaysia menghidap diabetes, selain 30% atau 6.4 juta orang menghidap penyakit tekanan darah tinggi dan 38.1% atau 8.1 juta orang mempunyai masalah kolesterol tinggi. Ia adalah sesuatu senario yang membimbangkan kerana ia menunjukkan pengetahuan mengenai aspek kesihatan reproduktif masih rendah. Beliau berkata demikian dalam program kembara Agenda Nasional Sehat Daerah Mukah 2024 di Klinik Kesihatan Simpang Bukut, Mukah. Dalam pada itu, beliau memberitahu masyarakat khususnya golongan remaja perlu menjadi komuniti celik ilmu kesihatan kerana sudah tiba masanya untuk mengambil berat kesihatan mengikut cara yang betul. Kerajaan Persekutuan diminta mempercepatkan pembinaan klinik kesihatan Long Napir di Limbang yang sudah tertangguh 2 kali sehingga kini, susulan kekurangan peruntukan serta masalah lainnya. Adun Batu Danau, Datuk Paulus Paulu Gombang berkata, pembinaan itu penting untuk memberi perkhidmatan kesihatan secukupnya kepada komuniti Penan di pedalaman Long Napir. Saya memang menganggap projek ini sebagai satu daripada yang terpenting di kawasan Batu Danau sebab seperti yang kita sedia maklum, untuk membawa pesakit turun dari Long Napir itu memakan masa 3.5 hingga 4 jam melalui jalan balak. Dan ada kes-kes di mana pesakit itu meninggal di dalam perjalanan ke hospital. Jadi
klinik ini adalah amat pentinglah bagi kita, terutamanya bagi penduduk-penduduk di pendalaman di sekitar Long Napir. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis kesyukuran sempena Hari Keluarga 15 JKKK kawasan Ukong di Kampung Bukit Gudang, Limbang. Projek yang dinanti-nantikan penduduk di Long Napir itu pernah dikemukakan oleh wakil rakyat tempatan beberapa kali pada sesi Parlimen dan DUN Sarawak sejak 2006. Dan pembinaannya sudah diluluskan dalam RMK 10 bagi bahagian Limbang dengan kos lebih RM3 juta di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia terdahulu. Semua organisasi media termasuk di Sarawak sedang menghadapi senario persaingan dan gangguan pendigitalan. Menurut Timbalan Pengurusi Angkatan Zaman Mansang, Azam Datuk Hajah Nur Hayati Ismail, media tradisional turut menggunakan platform tersebut secara agresif sejak media dalam talian dan media sosial menjadi trend dan pilihan alternatif hari ini terutamanya milenial. Katanya media tradisional berdepan ketinggalan pengikut jika tidak beralih arah kepada platform media sosial yang pantas ini. Bagaimanapun beliau yakin melalui komunikasi terbuka, kerjasama dan komitmen semua media dapat memperkukuh agenda kerajaan dan suara masyarakat yang pelbagai menerusi media baharu. Ujarnya hanya menerusi ini, para pengamal terutamanya wartawan dapat menyampaikan maklumat dengan tepat secara profesional dan bertanggungjawab serta mengekalkan kualiti dan kerja mengikut etika ianya boleh berfungsi sebagai kuasa besar dalam membina negara bangsa. Beliau berkata demikian dalam ucapannya yang dibacakan Timbalan Pembangunan Komunikasi Azam Ali Suhaili pada program Azam Media Coffee Chat 2024. Sesi ini memberi ruang kepada pengamal media berkongsi pengalaman dan cabaran dihadapi media tradisional di Sarawak dari pelbagai medium sama ada percetakan, penyiaran dan media dalam talian. Ia merangkumi langkah-langkah adaptasi ke arah media baru, kesan pendigitalan dan kecerdasan buatan AI dalam industri media selain pandangan dari institusi komunikasi. Pemancing warga emas yang lemas di Sungai Niah berdekatan jeti Taman Negara Niah ditemui kira-kira jam 2.51 petang semalam. Dalam laporan oleh Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Rary Binji memaklumkan mangsa berjaya dijumpai oleh pasukan operasi mencari dan menyelamat bomba dalam jarak 50 meter ke hilir dari tempat kejadian dengan menggunakan grappling iron. Beliau menambah mangsa dijumpai dalam keadaan sempurna. Mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya sebelum pihak Kementerian Kesihatan Batu Niah hadir untuk mengesahkan mayat tersebut. Operasi SAR 2 hari itu telah ditamatkan pada 4.50 petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Loh Hon Chew, berusia 70 tahun yang dilaporkan terjatuh berikutan bot miliknya ditemui terbalik dan hilang di Sungai Niah tengah hari semalam. Kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku di 2 buah rumah panjang di Betong semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba melaporkan panggilan kecemasan diterima pada 9 pagi melibatkan tanah runtuh di Rumah Panjang Nanga 3 dan Rumah Panjang Tanjung Pau. Kejadian di Rumah Panjang Nanga 3 telah menjejaskan 4 bilik dengan sebuah bilik runtuh di bahagian dapur serta dimasuki air. Manakala kejadian di Rumah Panjang Tanjung Pau melibatkan runtuhan di jalan masuk utama ke Rumah Panjang. Kedua-dua kejadian tidak melibatkan mangsa. Pihak bomba menasihati penduduk untuk tidak menghampiri kawasan runtuhan dan menghubungi pihak bomba jika berlaku pergerakan tanah. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexon Naga Cabut mengesahkan bahagian siasatan jenayah komersial Daerah Miri telah menerima satu laporan polis pada Ahad lepas berkenaan kes tipu love scam ke atas perempuan berusia 60-an di Daerah Miri. Menurut kenyataan media KPD Miri, mangsa telah menerima permintaan friend request di laman sosial Facebook dari individu iaitu suspek yang tidak dikenali dan seterusnya suspek telah beralih ke aplikasi WhatsApp dan Line untuk berkomunikasi dengan mangsa. Mangsa mendakwa bahawa suspek akan ke Miri dan membawa banyak mata wang Taiwan untuk diserah kepada mangsa. Kemudian suspek menyatakan telah ditahan pihak kastam kerana membawa wang tunai yang banyak dan meminta mangsa untuk membayar bayaran cukai. Mangsa hanya sedar diperdaya selepas mendapati suspek tidak dapat dihubungi lagi dan tidak datang ke Miri. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.